Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ini kita akan bersama dengan seorang tokoh perbukuan yang juga merupakan pengarah Baik, pada pagi ini kita akan membincangkan sebuah buku baharu sebenarnya berkaitan dengan seorang tokoh besar dalam dunia gerakan dakwah Islam, iaitu Syed Qutb. Namun buku ini tidak membicarakan tentang ideologi beliau, idealism beliau, ataupun gagasan-gagasan dalam karya-karya mutaakhir beliau, tetapi lebih kepada membincangkan tentang ataupun ditulis berkaitan dengan pengalaman beliau sewaktu beliau masih kecil. Jadi tanpa buang masa, ia berbentuk memoir dan seumpamanya. Jadi tanpa buang masa, saya akan jemput panel kita pada pagi ini yang juga merupakan pengarah kepada IIUM Press untuk berkongsi dengan saudara-saudari sekalian berkaitan dengan isi kandungan buku tersebut dan juga konteks penulisannya, dan mungkin ada beberapa perkara yang menarik lagi tentang karya terjemahan tersebut, insya-Allah. Jadi tanpa buang masa, saya persilakan Dr. Roswah Hashim untuk membahaskan, membincangkan, mengulas tentang buku tersebut. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih saudara Zahruddin, Ustaz Zahruddin Subidi yang menjadi moderator pada sesi pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton yang mengikuti sesi bicara buku kita pada pagi ini. Pertama, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada MAPIM yang kita laluan untuk bercakap tentang dan berkaitan tentang buku ini. Sebelum saya bercakap tentang buku ini, saya ingin jelaskan sedikitlah tentang latar belakang penerbitan buku ini. Buku ini buku kisah hidup Syed Qutb ini adalah salah satu daripada judul yang kita terbitkan dalam program penerbitan buku terjemahan di IIUM Press. Program ini diwujudkan bersempena dengan status Kuala Lumpur sebagai kota buku dunia, KL World Book Capital 2020. Dalam program ini kita menerbitkan pelbagai buku terjemahan dalam pelbagai genre daripada pelbagai bahasa. Sebelum ni dalam salah satu genre yang ada dalam program terjemahan ini adalah biografi dan memoir. Sebelum ni kita dah terbitkan biografi Ho Chi Minh. Sekarang ini sedang dalam peringkat akhir lah kita menerbitkan buku tentang kisah hidup Syed Qutb. Buku ini sebenarnya adalah terjemahan daripada salah satu daripada banyak karya Syed Qutb yang terbit pada tahun 1946. Judul asal buku ini dalam bahasa Arab adalah Tifl min al-Qariyah. Buku ini terbit pada tahun 46, bermakna pada usia Syed Qutb 40 tahun, sebab beliau lahir pada tahun 1906. Dan beliau kemudian digantung, dikenakan hukum digantung pada usia 59 atau 60 tahun. Maknanya 20 tahun selepas buku ini beliau dihukum gantung oleh tentera Mesir. Buku ini seperti saya katakan tadi, dia terbit pada tahun 1946, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh John Calvert dan William Shepard dengan judul A Child from the Village pada tahun 2004. Dan kita berdoalah ada seorang penterjemah yang telah kebetulan dengan program kita ini, Dr. Ahmad Nabil Amir telah
menyiapkan terjemahan buku ini dalam bahasa Melayu. Dr. Ahmad Nabil ni adalah seorang yang banyak menulis tentang pemikiran Islam dan pemikiran politik. Dan beliau pada ketika ini sedang menterjemahkan buku yang dianggap sebagai magnum opus ataupun karya yang kuat daripada Muhammad Asad berjudul The Message of the Quran. Dr. Ahmad Nabil ni lulusan peringkat sarjana daripada IIUM dan PhD beliau daripada Universiti Melayu dalam bidang usuluddin. Jadi latar belakang penterjemahannya cukup kuat untuk beliau mengerjakan terjemahan buku ini. Memang dalam pencarian kami, buku kisah hidup Syed Qutb ini, pandangan kami belum diterjemahkan dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia. Dalam banyak-banyak karya Syed Qutb tu ada 30 saya ingat karya Syed Qutb. Cuma satu yang saya dapat yakin bahawa telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia iaitu novel Achwa. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan memakai judul Ijtihad Cinta. Novel ini mengangkat wanita lah sebagai mesej yang ingin disampaikan oleh Syed Qutb. Sebelum kita pergi kepada buku ini, kita mestilah juga mengenal tokohnya. Syed Qutb Ibrahim Muhsin dilahirkan pada 9 Oktober 1906 di kota Asyut di Mesir. Anak sulung daripada 5 orang adik-beradik, 2 lelaki dan 3 perempuan. Antara adik-beradiknya itu bernama Muhammad, Hamidah dan Aminah yang juga dipenjarakan oleh rejim tentera Mesir pada ketika itu. Pada waktu kecilnya, Syed Qutb ni dia seorang yang suka membaca Quran, menghafaz Quran, gemar membaca hadis dan sebagainya, dan seorang yang dikenali seorang yang bijak lah. Beliau sudah mula menghafaz Quran pada usia 10 tahun. Kampung halaman beliau itu, Asyut itu adalah daerah pertanian. Kebanyakan penduduk kampung itu adalah petani yang hidupnya sederhana, tak memiliki tanah sendiri dan mereka hidup cara orang kampung lah. Dan kali inilah yang memberikan sumber inspirasi kepada Syed Qutb untuk menulis kisah hidup zaman awal beliau. Kalau kita lihat senarai buku karya-karya Syed Qutb, beliau adalah seorang sastrawan lah. Beliau gemar menulis novel dan sebagainya. Sehinggalah apabila beliau pulang daripada mereka, beliau berhenti menulis karya kreatif dan pergi kepada jurnal lain yang lebih bersifat politik. Ayah Syed Qutb ni bernama Haji Qutb Ibrahim. Ini kisah yang lebih mendalam tentang ayah Syed Qutb ni. Boleh kita baca dalam sebuah buku lain yang ditulis khusus dengan judul 4 Spektrum. Kalau kita terjemahkan. Ayah Syed Qutb ni adalah seorang, boleh katakan seorang ahli politik lah, anggota Parti Nasional, Al-Hizbu Al-Watani, yang dipimpin oleh Mustafa Kamil. Dan ayah Syed Qutb ni menjadi pengurus majalah yang diterbitkan oleh cabang parti ini. Oleh kerana itulah barangkali sikit sebanyak Syed Qutb berpengaruh dengan kegiatan politik kemudian itu. Manakala ibu Syed Qutb itu bernama Fatimah, seorang wanita yang sederhana, seorang yang memanjakan Syed Qutb lah. Kalau kita baca nanti memoir itu, kita dapat tahulah betapa Syed Qutb ini sangat manja dengan ibunya lah. Dan Fatimah ini sangat terkenal seorang wanita yang kuat beribadah dan memiliki kepribadian yang sesuai dengan Islam lah. Dan beliau dikenali oleh penduduk kampung sebagai seorang yang tak suka mengeluh lah, walaupun keluarganya akhirnya terpaksa menjual banyak hartanya dan rumahnya kerana kemiskinan. Tapi beliau tetap memperlihatkan sikap yang sabar, optimis dan yakin dan percaya
bahawa beliau dan keluarganya akan dapat meneruskan kehidupannya walaupun dalam keadaan susah. Syed Qutb bernasib baik kerana beliau duduk ataupun membesar dalam keluarga yang dianggap religious lah, ataupun memegang kuat kukuh kepada pelbagai agama Islam. Walaupun kita tahu di Mesir itu ada sebahagian penduduk atau rakyatnya beragama lain, terutamanya Kristian, termasuk dalam kampung tempat beliau membesar itu ada golongan ataupun penganut agama Kristian dan agama lain juga. Tetapi walaupun ada penganut agama lain dalam kampung atau desa itu, Syed Qutb sendiri berada dalam lingkungan keluarga yang berpegang kuat kepada Al-Quran, kerana keluarga, terutama ayahnya, sangat mendorong anak-anak mereka lah untuk mempelajari, mendalami dan menghafal Al-Quran. Tapi sayang sekali ayahnya meninggal ketika Syed Qutb sedang belajar di Kairo. Sebab daripada kampung dia keluar ke Kairo, dan ketika itulah ayahnya meninggal, dan itu telah menyebabkan ibunya turut berpindah ke Kairo, dan ibunya wafat pada tahun 1940, maknanya pada usia Syed Qutb masih muda jugalah. Ini membuatkan Syed Qutb merasa sangat sedih lah, duka cita dengan kepergian ibunya. Pada penduduk kampung, keluarga Syed Qutb ni sangat dihormati dan dianggap lebih baiklah daripada keluarga ataupun penghuni kampung yang lainnya. Terutama ayah Syed Qutb tu dia sangat dihormati dan disegani oleh penduduk sekitar kerana dianggap memiliki kedudukan yang tinggi lah berbanding mereka. Bahkan sentiasa adalah warga kampung ataupun jiran-jiran dan sentiasa menawarkan diri untuk membantu keluarga ini dalam apa juga bentuk ketika mereka memerlukannya. Dan satu lagi yang menarik adalah tentang rumah tempat Syed Qutb membesar itulah. Walaupun agak besar tapi rumah itu masih dalam keadaan sederhana. Tapi pada satu ketika apabila keadaan kesulitan ekonomi, menghadapi kesulitan ekonomi, rumah itu terpaksa dijual oleh ayahnya dan dibeli oleh seorang penduduk kampung, dan rumah itu kemudiannya tak terbela lah dan akhirnya runtuh lah. Memang jadi kebiasaan di mana-mana pun, rumah selalunya dipertahankan kerana dia ada tempat untuk tinggal bersama datuk nenek, ibu ayah dan cucu. Tapi itu semua akhirnya menjadi kenangan saja kerana rumah itu terpaksa dijual dan akhirnya runtuh sewaktu selepas dibeli oleh orang lain. Sewaktu Syed Qutb dilahirkan di Mesir pada tahun 1906, rakyat Mesir sebenarnya berada dalam keadaan miskin, terutama dalam kampung Syed Qutb itulah. Dan kadar buta huruf juga agak tinggi, maknanya tidak pelajaran lah. Oleh kerana itulah Syed Qutb sebenarnya dihantar bersekolah lah. Dan babak-babak di sekolah inilah yang menjadi sebahagian besar daripada memoir ataupun kisah hidup yang ditulis oleh Syed Qutb yang berjudul Budak Daripada Kampung inilah, anak kampung. Dan kemudian Syed Qutb juga pada usia remajanya dapat melihat dan mengalami zaman Perang Dunia Pertama lah, kerana Mesir juga terlibat dengan perang tersebut. Dan kemudian keluarga Syed Qutb pada tahun 1918, iaitu selepas Syed Qutb habis belajar sekolah, mereka pindah ke kota Hulwan. Di situ dia hidup sama bapa saudaranya yang juga seorang wartawan. Syed Qutb kemudian melanjutkan pendidikannya di Maktab Perguruan Guru lah dan lulus pada tahun 1928, dan pada usia 23 tahun Syed Qutb belajar di Darul Ulum dan akhirnya dapat memperoleh jazah sarjana muda dalam bidang pendidikan. Dan ketika ini beliau telah pun giat menulis dan
menyentuh banyak pemikiran barat yang tidak disenanginya sewaktu beliau hidup di kampus itu. Setelah beliau mendapat ijazah PE itu, beliau telah bekerja dengan Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan, antara tahun 1933 hingga 1951. Dan pada tempoh inilah beliau dapat mendalami, mempelajari, memahami sistem pendidikan barat yang diterapkan dalam sistem pendidikan di Mesir yang tidak disenangi oleh Syed Qutb. Pada tahun 1948 beliau dihantar ke Amerika dan dapat melihat dan memahami sistem pendidikan di Amerika lah. Di ketika itu beliau sempat berada di Wilson Teachers College di Washington, Greeley College di Colorado dan juga di University Stanford di California. Dan apabila beliau pulang dari Amerika, sedang berlaku krisis di Mesir, berlaku penggulingan tentera, kudeta oleh tentera pada tahun 1952. Syed Qutb sering mengkritik sistem pendidikan yang diterapkan dalam negaranya dan ini membuatkan beliau tidak disenangi oleh pemerintah lah. Dan akibatnya Syed Qutb telah meletakkan jawatan dan meninggalkan pendidikan. Dan tidak lama selepas pulang daripada Amerika pada tahun 1953, Syed Qutb telah bergabung dengan ataupun sepenuh masa dengan Ikhwan Muslimin, dan beliau menganggap Ikhwan sebagai organisasi yang mempunyai matlamat untuk menciptakan kembali dan melihat dominasi politik Islam dilaksanakan dalam sistem politik dan sistem tadbiran di Mesir. Pergerakan Ikhwan Muslimin itu sangat menarik perhatian Syed Qutb, dan Syed Qutb sendiri banyak terpengaruh oleh tulisan-tulisan Muhammad Asad, Abul Hasan Ali Nadawi, Taha Hussein, Abbas Al-Aqad, Ahmad Az-Zayyad dan Abala Maududi juga. Pada tempoh itulah tulisan-tulisan beliau yang mengandungi unsur-unsur kritikan sosial itu dan juga politik dihasilkan dan subur lah secara dia sangat prolifik lah ketika tempoh tersebut dengan pengaruh daripada tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi. Oleh kerana Syed Qutb ni sangat kritikal terhadap takbir ataupun takbiran Mesir, kerajaan Mesir di bawah Gamal Abdul Nasir, maka beliau telah ditahan dan kemudian dipenjarakan pada tahun 1954. Dan kemudian akhirnya beliau dihukum gantung lah pada tahun 1966. Syed Qutb sebenarnya sudah berkarya lebih awal, seorang sangat produktif dalam mengisi khazanah keislamannya. Banyak sekali karya-karya beliau dalam memperkatakan Islam dan dianggap bersifat contemporary lah pada ketika itu, current, semasa dan contemporary, dalam membahaskan, memperkatakan tentang Islam dalam takbiran dan dalam politik. Bahkan salah satu karya beliau yang terbesar dihasilkan sewaktu beliau dalam penjara, iaitu Fi Zilal Quran, terjemahan tafsir Al-Quran 30 juzuk yang mengambil masa selama 8 tahun untuk disiapkan. Selain daripada itu terdapat banyak sekali karya Fi Zilal Quran kemudian diterjemahkan di Malaysia oleh diterbitkan di Kelantan oleh Yusuf Zaki Ishak. Selain pada Fi Zilal Quran, ada sebuah lagi iaitu Mu'allam Taurik yang juga sebuah karya yang besar lah. Jadi inilah latar belakang Yusuf Zaki Yaakob di seorang tokoh lah, seorang penterjemah, seorang penulis, seorang penerbit, seorang editor yang besar lah di Kelantan. Tapi nak dapat naskah ni dah tak boleh dapat, dah sold out kan. Saya cuba nak mencari, dah tak ada di mana-mana. Tidak juga di
ulang cetak, tak dicetak ulang. Jadi itulah latar belakang saya untuk membuatkan kami di IIUM Press merasakan bahawa kisah hidup beliau itu patut diterbitkan dalam bahasa Melayu lah. Satu yang pasti ialah oleh kerana beliau menulisnya pada usia 40 tahun dan fokus ataupun tumpuan penceritaan kisah hidup beliau itu lebih kepada zaman kanak-kanak dan remajanya. Ya. Oleh kerana itu sifatnya apolitical lah, non-politik, non-partisan dan tidak ada unsur politik. Betul-betul kisah zaman kanak-kanak. Kalau kita tengok judul babnya ataupun kalau kita bacanya memang dia tak lain ya, mengisahkan zaman kanak-kanak, zaman remaja, bagaimana kali pertama beliau pergi ke sekolah, takut nak pergi sekolah, lari daripada sekolah, takutkan cikgu, itu semua adalah kisah-kisah awalnya. Kemudian tentang pengalaman berdepan dengan pasukan perubatan di sekolah, macam kita hari ini berdepan dengan bagi pasukan datang cabut gigi ataupun datang suntik vaksin di sekolah sebagainya. Betul-betul macam apa yang kita semua alami lah. Jadi kisahnya agak detail dan menarik dan dia memberi latar belakang kehidupan di kampung di salah satu kampung di Mesir ya, pada zaman itulah, pada awal abad lalu dia lahir 1906, pada usia 6 tahun pergi ke sekolah dan itulah babak-babak ataupun latar belakang ataupun pengalaman yang dituangkan dalam buku kisah hidup beliau ini. Salah satu bukti bahawa buku ini penting kerana buku ini telah pun diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh seorang profesor daripada Amerika dengan memakai judul A Child from the Village. Ya. Jadi secara pendahuluan itulah tentang buku ini. Ya. Saya balik kepada Zainuddin lah, Zainuddin kalau ada nak tanya soalan dia. Ada tak? Baik, Doktor, manuskrip tersebut, semasa saya ikut masih kecil tu, masa dia cerita pengalaman dia, apakah sudah ada gambaran pengaruh ideologi ataupun idealism politik beliau itu kemudiannya? Ada, sama sekali tak ada. Sebab tu kalau kita baca, kalau saya boleh baca catatan prakata beliau tu, beliau katakan, saya baca, saya petik lah. Karya ini ialah gambaran tentang keadaan hidupan di kampung semasa saya masih kecil. Kira-kira seperempat abad yang lampau, kerana seperempat abad daripada tahun 1946 lah kita mundur belakang. Dua lagi ke belakang. Saya tidak memperindah,kannya sama sekali. Saya tidak, dia tak ada modify lah cerita tu. Saya tidak melakukannya selain memindahkan daripada buku besar ingatan saya ke pengalaman catatan hidupannya daripada otak dia besar, apa yang dia masih ingat dia pindahkan ke dalam buku dia. Sebelangan daripada gambaran ini telah lenyap dan digantikan dengan yang baru. Dalam merakamkan itu, saya menyediakan semacam museum sastra agar lembaran-lembaran daripada kehidupan kebangsaan dan sejarah moden kita dipelihara. Itu tujuan beliau lah. Malah kebanyakan pelukisan ini masih hidup, tapi masyarakat kota yang hampir tidak memiliki sebarang konsepsi tentangnya, baik sebagai hal dalam kehidupan yang sebenar atau sebagai bentuk khayalan. Perakaman dalam karya ini akan memberi generasi baru suatu gambaran tentang apa yang baik dan apa yang buruk dalam daerah pedesaan bangsa kita, bangsa Mesir lah. Ya. Barangkali mereka akan memiliki pendapat tentang apa yang harus kekal dan apa yang harus dibuang. Ya. Jadi itu adalah catatan pengarang sebelum kita pergi ke bab-bab yang berikutnya lah. Ya. Okay. Jadi dengan catatan itu dan kalau kita menelusuri atau membaca halaman demi halaman buku ini, kita akan dapati buku ini betul-betul merakamkan kisah hidup Syed Qutb waktu zaman kanak-kanak dan remaja
Kerana sebenarnya titik tolak dalam kehidupan Syed Qutb adalah selepas kematian Hasan al-Banna. Itu yang buat beliau daripada seorang penulis sastrawan bertukar menjadi seorang penulis politik dan pejuang politik. Sebelum itu kehidupan beliau adalah sangat luhur dan sangat putih lah, tidak dipengaruhi oleh mana-mana ideologi politik dan sebagainya. Sebab itulah karya beliau yang saya katakan tadi, Ashwat, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebab sifat kesastraan itu sangat jelas pada karya-karya yang lainnya. Novel beliau Ashwat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan memakai judul Ijtihad Cinta. Ini sebuah novel yang mengangkat taraf ataupun nilai seorang wanita lah dalam kisah-pengisahan beliau itu. Kalau kita sorot sebelum karya-karya beliau sebelum itu, semuanya adalah karya yang bernilai sastra. Sehinggalah apabila beliau memihak kepada Ikhwan Muslimin, barulah tulisan beliau itu bersifat politiknya. Balik kepada Zainuddin. Sebagai seorang doktor sendiri, sebagai seorang dan juga doktor ada satu buku saya ingat dari terbitan UPM ya, berkaitan dengan macam panduan penulisan memoir, biografi dan audiografi. Kita melihat karya Syed Qutb ini menepati ataupun tidak kriteria sebuah buku Syed Qutb ni boleh katakan sebuah memoir lah, dia bukan sebuah biografi. Kerana biografi itu selalunya dia biografi kisah hidup keseluruhan lah, sebab itu dikatakan biografi kan. Memoir ini adalah sama ada keseluruhan juga ataupun sepotong daripada kehidupan besar biografi seorang yang menulis kisah hidup beliau, kisah hidup mereka lah. Maknanya memoir ini adalah sepotong daripada pengalaman hidup beliau tentang apa yang berada di sekitar kehidupan beliau, manusia yang berada di sekitar beliau, pengalaman beliau, untuk dikongsi bersama pembaca. Jadi ini boleh katakan sebuah memoir lah. Walaupun judul asal tak guna perkataan memoir, tapi kalau kita baca sebenarnya dia sebuah memoir. Cuma watak-watak yang diangkat dalam memoir ini sangat sedikit, tak ramai. Barangkali dia masih remaja dan kanak-kanak, oleh kerana itu beliau tak mempunyai pergaulan yang luas dengan orang di luar lah, daripada kehidupan itu selain daripada kawan-kawan dan juga guru besar, mudir sekolah dan sebagainya. Beliau ada mencatatkan tentang seorang kawan perempuan dalam memoir ini yang beliau sukalah, tapi kemudian beliau meninggalkan sekolah dan apabila beliau balik, beliau mencari kawan perempuan itu dan mendapati kawan perempuan itu dah menikah dengan orang lain. Dalam kisah ini disebut beliau sangat sedih dan beliau menangis jugalah. Ini satu yang babak romantis lah dalam memoir beliau. Dan saya baca dari bahan-bahan lain, saya dapati bahawa Syed Qutb ni akhirnya tak berkahwin dengan sesiapa. Jadi inilah, jadi untuk menjawab, benarlah ini sebuah memoir dan dia jatuh dalam kategori memoir yang Syed Qutb menulis secara potongan-potongan. Dia tidak bina secara kronologi dan sebagainya, tapi beliau seorang sastrawan, dia mempunyai teknik penulisan yang menarik juga.
Beliau tidak menulis panjang. Kalau ada bab yang panjang, beliau masukkan intermezzo ataupun anekdot atau kisah pendek untuk melarikan orang daripada kisah panjang tadi. Oleh kerana itu, kita dapat meneruskan pembacaan itu dengan lancar lah. Jadi, oleh kerana beliau memang seorang sastrawan, maka buku ini dapat dibaca dengan mudah lah. Cuma saya dapat kesan sebagai sebuah karya terjemahan, ada tempat-tempat tertentu yang penterjemahnya agak menghadapi masalah untuk menterjemah. Saya difahamkan penterjemahan menggunakan dua sumber, iaitu sumber memoir yang asal dalam bahasa Arab dan juga teks dalam bahasa Inggeris untuk menyiapkan terjemahan ini. Dan buku ini telah disunting. Setelah saya baca, saya dapati ada lagi bahagian-bahagian tertentu dalam buku ini yang boleh dimurnikan lagi untuk menjadikan pembaca nanti boleh dapat baca dengan lancar. Jadi untuk makluman penonton, buku ini sedang dalam peringkat akhir untuk disiapkan. Jadi kita masih lagi membuat, dia dah diterjemahkan, dah disunting, dah di typeset, dah diatur huruf. Kita sedang kita promotekan supaya kita dapat tahu dah berapa ramai orang nak beli sebelum kita cetak buku ini. Jadi sebagai sebuah memoir memang cukup menarik untuk dibaca lah. Sebab kita kebanyakan bahan-bahan yang ada dalam, kalau kita Google, kalau kita search dalam internet, kita dapat bahan baik tentang biografi Syed Qutb yang memang bahannya itu juga, bahan yang sama. Tapi kalau kita baca memoir ini, dia satu sorotan tentang kisah hidup Syed Qutb pada peringkat awal yang tak dapat dalam mana-mana bahan. Kita tak dapat jumpa dalam mana-mana bahan dari internet. Tak dapat ditarik keluar. Tapi dia macam khusus dalam buku ini. Jadi itulah uniknya buku ini, istimewanya, dan patut dibelilah untuk dibaca. Sebab kisahnya tertumpu khusus sewaktu beliau belum terjun ke dalam, belum menjadi kritikal terhadap kerajaan. Okey, Jairuddin. Kalau mungkin ada penonton nak tanya soalan. Kita kalau nak kenal Syed Qutb, inilah naskah dia. Nak kenal Syed Qutb dari peringkat awal, ini naskah. Kalau nak peringkat lain, dia watak dia dah berubah. Jadi seorang yang lebih kritikal. Dalam ini watak dia sangat politis, dan dia tidak memihak, dan dia melihat sebagai seorang anak muda, seorang kanak-kanak tentang dunia dia yang besar, tentang orang dewasa dan sebagainya. Belum ada unsur-unsur politik dalam peringkat umur yang beliau pilih untuk ditulis ini. Baik, jika Musan dan kita sudahkan program kita lah. Ada soalan ke? Sudah? Daripada tengok. Okey, Doktor, mungkin soalan terakhir daripada saya sebelum kita tutupkan internet sikit sebenarnya. Kalau kata apakah wajar tokoh-tokoh besar ni mereka menulis atau mengajak menyuruh orang lain menulis memoir mereka dengan membahagikan waktu kecil dengan waktu dewasa dan berkerjaya dan seumpamanya. Adakah itu amalan yang mereka tulis yang kata bermakna lah untuk berkongsi dengan masyarakat? Mungkin Doktor boleh bagi pandangan? Memoir dan biografi ini adalah satu genre yang berbeza lah dengan genre lain. Dia jatuh dalam genre karya kreatif juga. Jadi mau tak mau penulis memoir dan biografi ini mesti memiliki talent atau bakat dalam literature lah. Mesti ada literary talent. Mau tak mau mesti juga mempelajari teknik penulisan literature lah, karya sastra. Sebab
teknik yang paling mudah tetapi tak menarik adalah dengan menulisnya secara kronologi. Itu maknanya pergi daripada awal sampai akhir atau selongsang terbalikkan pun boleh juga. Ataupun satu lagi menurut tema-tema tertentu ataupun menurut event-event ataupun pengalaman-pengalaman penting tertentu. Satu, dalam menulis biografi dan memoir ni, penulis tu mesti mempunyai pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang unik, pengalaman yang penting. Mana-mana satu daripada itulah. Kalau tak, dia menjadi satu yang klise lah, satu yang basi. Sebab kalau setakat nak bercerita bahawa masa kecil dia pergi ke sekolah tak berkasut dan sebagainya, banyak orang lain pun macam tu juga. Kalau tentang pengalaman dia membesar kalau kita lah, kita besar di ladang getah, di kebun getah, di kampung, mandi, sungai dan sebagainya, itu pengalaman-pengalaman yang dah biasa, tak ada dia punya unsur yang unik dan menarik lagi. Jadi penulis biografi ini mesti mencari sudut atau angle atau kekuatan tertentu untuk ditulis sebelum mereka memutuskan untuk menulis sebuah biografi ataupun memoir ataupun pengalaman hidup. Kami di IUM Press pun ada menerima beberapa proposal lah pencarangan penerbitan memoir daripada pensyarah dan sebagainya, tapi bila disemak, kita boleh katakan bahawa pengalaman itu biasa-biasa saja. Jadi tak ada unsur-unsur yang unik yang boleh ataupun suatu unsur yang besar, penting, yang boleh memberikan kita alasan untuk menerbitkan karya itu. Jadi maknanya bukan semua orang boleh tulis biografi dan memoir lah. Seorang penulis biografi dan memoir itu mesti cuba mencari unsur-unsur keistimewaan yang ada pada diri mereka untuk dikongsikan dengan pembaca, ataupun apa unsur yang luar biasa, apa yang unik untuk dikongsikan dengan pembaca lain. Jadi saya boleh katakan di Malaysia sekarang, genre biografi ini suatu yang sudah maju lah, sudah berkembang. Kita sudah dapat membaca memoir dan biografi daripada pelbagai tokoh dengan pelbagai latar belakang. Tidak seperti 30 ataupun 20 tahun lalu. Hari ini penulis daripada semua latar belakang telah berani untuk berkongsi pengalaman hidup mereka untuk dibaca oleh pembaca. Oleh kerana itu kita dapat membaca pelbagai warna-warni kehidupan yang berbeza lah untuk kita pelajari, untuk kita nikmati pengalaman itu dan untuk kita jadikan pedoman lah dari kita. Itu antara tujuan penulisan memoir dan biografi, supaya pengalaman itu dapat dikongsi dan digunakan oleh orang lain. Tapi kalau pengalaman itu juga, jadi itu tak dapat membantu mengembangkan genre biografi dan memoir di negara kita, dan pembaca tak dapat benda baru lah, bahan baru ataupun pelajaran baru, ilmu baru daripada penulisan itu. Jadi di IUM Press kita sekarang sedang juga membangunkan siri biografi dan memoir. Kita ada beberapa biografi yang sedang dalam pipeline kita lah, dalam proses penerbitan sedang dibangunkan, dan kita harap tak lama lagi kita akan dapat lah memoir dan biografi yang baik-baik akan terbit daripada IUM Press tak lama lagi. Okay, saya rasa itu saja sebagai rumusan buku yang kita bincangkan pada pagi ini. Budak kampung lah, tulisan Syed Kutub ni adalah sebuah karya yang unik. Doktor, tak dengar, putus-putus Saifuddin. Ini sebuah soalan last berkaitan dengan kembara. Adakah kembara ataupun travelog termasuk daripada memoir? Dia bukan memoir, dia termasuk dalam kisah hidup, life story. Life story ni termasuklah biografi, autobiografi, memoir, travelogue, dan juga kadang-kadang ada kumpulan surat-surat. Kita tak berkembang kumpulan surat ni, ada beberapa saja kan. Tapi di Indonesia misalnya ada banyak orang kumpulkan surat-surat untuk diterbitkan. Kalau di barat, orang pergi ke medan perang, pergi kutip surat-surat daripada poket askar yang terbunuh tu, kumpul surat-surat yang tak sempat dikirim kepada keluarga di kampung atau kekasih di kampung, kemudian diterbitkan. Juga pengalaman yang menarik. Jadi travelogue memanglah dia, dan sepotongan dia adalah potongan daripada pengalaman kehidupan seseorang. Jadi dia memanglah
salah satu bentuk dalam jurnal memoir juga. Okey, Zainuddin. Tak dengar suara Zainuddin. Tapi sebagai bentuk kita Okey, ucapkan terima kasih kepada Dr. terima kasih penganjur kami, Kabi, dan juga kita masih boleh buat untuk tempahan awal buku ini. Mungkin ada harga istimewa lagi, kita akan siaran lagi pada sesi seterusnya, insyaAllah. Rosfa, terima kasih pada pihak belakang tabir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.